Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. للنبي الكريم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا حبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وبعد. وقال الله تعالى في القرآن العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. Sadaqallahul Azim. Surah Luqman pada ayat yang ke-33. Semati Tuan Imam, Tuan Bilal dan sah-sah kepimpinan dan pentadbiran Masjid Al-Islamiyah Kampung Lindungan, Petaling Jaya, semati ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang dikasihi Allah sekalian. Alhamdulillah, syukurillah, syukur banyak-banyak kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas ruang dan peluang yang Allah berikan pada kita pada malam ni. Kita dapat bertemu dalam slot kuliah maghrib. Mudah-mudahan pertemuan pada malam ini mendatangkan rahmat dan kasih sayang Allah, dan bersurainya nanti mendatangkan keampunannya serta keredaannya yang tiada bertepian kepada kita sekalian di dunia hingga ke syurganya nanti, insya-Allah. Khabar semua sihat. Mudah-mudahan semuanya di dalam jagaan Allah dan di dalam peliharaannya sentiasa, insya-Allah. Di dalam satu ayat Al-Quran yang saya bacakan tadi, kata Allah yang membawa maksud, wahai sekalian manusia, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan takutilah kamu pada satu hari seorang ibu atau seorang ayah tidak dapat membantu anak-anaknya yang dikenakan azab oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ataupun seorang anak tidak dapat membantu ibu dan ayahnya yang disiksa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu adalah hari Yaumul Jaza, hari pembalasan Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah kita dibicarakan, sewaktu itu kita akan tahu nasib kita, sama ada min syaqiyyin au sa'idin, sama ada orang yang di dalam keadaan dimurkai Allah ataupun orang yang berada di dalam kebahagiaan di sisi Allah SWT. Bahkan kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat tersebut, sesungguhnya janji Allah itu pasti benar. Mana-mana janji Allah dalam Al-Quran mesti betul. Tak ada yang tipu, tak ada yang sebaliknya, tak ada yang khianat. Maknanya apabila Allah janji kepada kita, kalau buat perkara yang baik, perkara yang soleh, perkara yang boleh mendatangkan kasih sayang Allah, perkara yang boleh mendatangkan rahmat Allah, ada ganjaran yang dinantikan kepada kita sekalian di saat ketika mana kita dibangkitkan di alam mahsyar nanti. Adapun manusia yang hidup dalam keadaan dipenuhi dengan dosa, hari-hari buat dosa, maka dia ketika mana di alam mahsyar, dia pasti akan mendapat balasan dia atas kerja buat dia sewaktu hidup di dunia dulu.
Maknanya tak terlepas kalau kita hidup di dunia ni, apa amalan kita, sama ada baik ataupun buruk, sebaliknya semuanya akan dipertontonkan oleh Allah kepada khalayak ramai ketika mana di alam mahsyar nanti. Bahkan kata Allah SWT dalam ayat tersebut, Allah kata jangan sesekali kamu lalai dengan kehidupan dunia ni. Bahkan Allah sebut lagi, jangan pula kamu sesekali lalai dengan kehidupan dunia ni sehingga kamu melupakan Allah. Maknanya Allah ni kita jangan duk lalai, kerja buat kita kepada Allah ni jangan lalai. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala itu sangat pengasih, sangat penyayang kepada hamba-hambanya walaupun kita berdosa. Banyak dosa kita. Walaupun hari-hari kita buat dosa, walaupun hari-hari kita buat bagi dia murka, walaupun hari-hari kita buat bagi dia marah kat kita, tetapi dia tak pernah halang nak memberikan nikmat kepada kita sekalian. Sebab itu kata Sa'ad bin Hilal di dalam kata-katanya, Sa'ad bin Hilal rahimahullahu ta'ala anhu, katanya Allah tidak akan menghalang nikmatnya kepada hamba-hambanya walaupun hamba-hambanya itu berdosa dan dimurkai, dia tetap memberikan 4 nikmat tersebut. Apa dia 4 nikmat tu? Yang pertama, kata Sa'ad bin Hilal, la yahjubu anhu rizqa, Allah tidak menghalang untuk memberi rezeki kepada hamba-hambanya walaupun kita jahat. Teruk sangat jahat. Bukan jahat kot, nama lain. Jahat tu teruk sangat. Walaupun kita ni berdosa, walaupun kita ini dimurkai, apa-apa pun Allah bagi juga rezeki kat kita. Walaupun kita tak semayang, dia bagi rezeki. Walaupun kita tak baca Quran, walaupun kita tak solat tahajud, walaupun kita tak semayang sunat taubat, walaupun kita tak pergi haji, walaupun kita tak sedekah, walaupun kita tak keluar zakat, dia bagi rezeki kat kita. Sama. Yang kedua, la yahjubu anhu sihah, Allah sesekali tidak menghalang untuk memberikan kesihatan kepada hamba-hambanya. Dia bagi juga sihat walaupun kita ni siapa sekalipun. Hang sembah siapa pun sembahlah, yang pasti dia bagi juga kesihatan pada kita. Sebab itu tuan-tuan, Allah SWT ni maha pemurah. Pemurahnya Allah, dekat orang Islam pun dia bagi, dekat orang kafir pun dia bagi. Faham orang kafir siapa? Orang kafir tu non-Muslim kan? Ramai mutakhir ni orang duk petikai, kafir ke non-Muslim ke? Kafir lah tuan-tuan. Tuan-tuan baca ayat Quran, qul ya ayyuhal kafirun. Tuan-tuan takbir raya, walau karihal kafirun. Takkan nak baca walau karihal non-Muslim? Sekian dia maklumkan. Cukup. Jadi tuan-tuan dan perempuan muslimin dan muslimat ini kasih sekalian, maknanya siapa kita sekalipun, Allah Subhanahu Wa Taala dia akan bagi rezeki juga kat kita. Dia tetap teruskan bagi sihat, dia tetap teruskan memberi rezeki kepada hamba-hambanya walaupun hambanya itu tak semayang, tak sembah dia, sembah yang lain, dia tetap bagi juga. Kata Sa'ad bin Hilal yang ketiga, wala yuzhiru alaihi zamb, Allah tidak menzahirkan dosa kita kepada khalayak ramai. Dia simpan, dia taruh, bahkan dia marah siapa-siapa dia cerita tentang aib saudara-saudaranya, akan kesalahan, akan dosa manusia yang lain, dia marah. Maknanya dia simpan kat dia ya. Cuba kalau malam ni Allah pertontonkan dosa kita kepada semua orang. Semua yang main Masjid Al-Islamiyah malam ni ada satu skrin TV atas kepala dia, tunjuk kata berapa peratus dosa dia hari ni. Malu tak tuan-tuan? Malu. Tuan-tuan pula pakai duk tengok Ustaz Naim ceramah malam ni. Tengok Ustaz Naim dosa dia berapa. Tengok-tengok dosa Ustaz Naim yang sedang duk berceramah ni, pukul 7.45 malam ni, dosa dia 99.9%. Tuan-tuan nak kata apa? Balik jom kita balik Ustaz dosa teruk daripada kita. Saya pula tengok dosa pakcik-pakcik 5.0% saja dosa. Oh hebat, Masya Allah. Kan?
Jadi tuan-tuan kata apa? Jom balik. Malam ni saya dengar kuliah Ustaz Naim. Sebab dia dosa banyak hari ni. Kita dosa 5% kan. Dia 99.9. Tetapi benda ni Allah rahsia. Allah tak nak bagi tunjuk. Bahkan Allah marah. Jangan sesekali siapa-siapa duk cerita. Jangan sesiapa-siapa kali. Jangan duk cerita tentang keaiban saudara dia. Walau apa dosa sekalipun. Jangan duk pergi cerita. Dia marah. Yang keempat, kata Sa'ad bin Hilal, wala yu'aqibuhu ajilan. Allah tidak sesekali mengazabkan hambanya dengan sesegera mungkin. Cuba kalau buat salah sekali, Allah turun bala tu macam. Contohnya pak cik sebelum mai kuliah malam ni, pak cik dengar Hindustan ni, duduk kat rumah. Hantu dengi secalo apa semua. Jadi telinga habis hilang. Main masjid orang tanya, "Pakcik, mana telinga pakcik?" Tadi dengar Hindustan, silap. Anak pasang pergi dengar juga kush-kush hotehe tadi hilang habis telinga dua-dua. Malu tuan. Jadi maknanya Allah simpan, Allah ta'azab lala ni. Allah ta'azab secara dalam bahasa Jawa disebut immediately. Allah tak turun lala ni juga azab kat kita. Sebab apa? Dia nak tunggu kita supaya ada masa untuk kita bertaubat. Dia nak tengok kita sesegera mana yang kita boleh ukirkan taubat kepada dia. Sesegera mana yang boleh kita jadikan diri kita ni manusia yang beristighfar, yang reti minta ampun kepadanya. Maka dia tunggu kita. Rupa-rupanya balik sehari kita duduk atas tikar sejadah, kita sembahyang sunat taubat. Oh, baru taubat malam ni, alhamdulillah. Hilang habis dosa kita yang lalu. Dosa tu hilang yang hari ni saja ke, yang sebelum ke, ataupun yang selama-lamanya? Yang selama-lamanya. Yang sebelum ni, daripada sebelum ni. Daripada lahir sampai hari ni habis. Dia hebat tak Allah? Hebat. Sebab itu dalam keadaan kita ada di dunia ni, selalu-selalulah bertaubat kepada Allah dan selalu-selalulah minta ampun kepadanya supaya kita beroleh kasih sayangnya yang kekal abadi kepada kita sekalian yang hidup di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, insya-Allah pada malam ni kita sambung pengajian kitab kita, iaitu kitab Bahrul Madhi. Pada malam ni kita masuk pengajian bab majaa takuna fitnatal qaidi fiha khairun minal qaim, iaitu bab yang telah datang ia pada menyatakan jadi satu fitnah orang yang duduk pada masanya itu lebih baik daripada berdiri. Ketahuilah kiranya ya saudaraku, telah berkata ulama, sah makna fitnah di sini iaitu fitnah yang makhsus jua, dan sah pula makna barang mana fitnah dan dikehendaki dengan fitnah itu ialah berbunuh-bunuhan dan berpancung-pancungan dan berperang sama-sama Islam. Maka telah masyhur oleh awal fitnah berbunuh-bunuhan yang turun ke atas muslimin itu ialah fitnah berbunuh-bunuhan dan berperang kerana kematian Sayyidina Osman bin Affan radhiyallahu anhu yang disembelih oleh beberapa orang jahat yang datang di negeri Mesir, seperti yang tersebut dalam kisah di dalam masalah tadi di awal juzuk yang ke-15 bagi kitab ini. Maka fitnah itu daripada hingga jadi haru birunya pada masa itu tiada tahu siapa yang merombaknya, dan jadi berlaku kekal fitnah itu daripada selapis kepada selapis khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini tuan-tuan, dia cerita ni sejak bila yang jadi berleluasa ni orang Islam duk berbunuh-bunuhan ni tuan-tuan. Sejak bila? Sejak ketika mana Sayyidina Osman bin Affan, seorang khalifah, orang mai buat provokasi pi bunuh dia sewaktu dia berada di Mesir tuan-tuan. Orang bunuh dia kan? Berlaku peperangan ketika itu Islam sama Islam. Bila tu? Daripada dulu sampai hari ni orang Islam tak habis-habis duk bergaduh. Betul tak betul tuan-tuan? Fitnah itu akan senantiasa ada sampai hari kiamat. Maka sebelum wafat Nabi SAW telah dapat khabar beberapa orang sahabatnya akan berlaku fitnah besar itu kemudian daripada wafatnya, sebagaimana di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmidzi dengan katanya, an Sa'd bin Abi Waqqas qala inda fitnati Utsman bin Affan
asyhadu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innaha satakunu fitnatal qa'idu fiha khairun minal qa'im. Diriwayatkan daripada seorang sahabat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam namanya Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu telah berkata pada waktu berlaku fitnah kena bunuh Sayyidina Uthman bin Affan, khalifah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ketiganya, aku naik saksi akan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda ia di atas hal yang berlaku ke atas Uthman bin Affan. Sabdanya lagi, akan berlaku satu fitnah yang besar dan haru biru yang tiada bandingnya. Bermula orang yang duduk pada masa berlaku fitnah itu lebih baik daripada berdirinya. Tuan-tuan, Nabi cerita ni sewaktu Nabi hidup ni. Sayyidina Uthman bin Affan pun dia masih hidup. Nabi tak wafat lagi, tetapi Nabi boleh tahu, Allah bagi tahu pada Rasulullah bahwasanya akan timbul satu fitnah nanti di kalangan para sahabat aku, di kalangan para khalifah aku ada seorang khalifah aku, khalifah yang ketiga. Siapa dia? Uthman bin Affan radhiyallahu anhu akan mati kena bunuh. Sebab apa Nabi boleh tahu ni? Allah bagi tahu. Uthman bin Affan pun tak tahu, tak pernah tahu macam mana dia nak mati. Tetapi Nabi cerita, hang nanti mati macam ni, macam ni, macam ni, macam ni. Nabi tahu. Sebab apa Nabi tahu? Allah Maha mengetahui yang memberitahu khabaran tersebut kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sejak daripada itu, peperangan makin hari makin menjadi, orang Islam makin hari makin menjadi, berbunuh-bunuhan tanpa henti sampai ke hari ini. Sikit ya tuan bergaduh, bukan banyak pun bergaduh. Salah faham. Itu ya tuan, salah faham. Kalaulah manusia ni dia faham ayat Quran. Quran kata apa? Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaykum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fasbahtum bi ni'matihi ikhwana. Ayat tu kalau faham, semua pakat sujud, semua pakat tunduk pada Allah, insya-Allah satu dunia orang Islam boleh bersatu atas kalimah ni. Bukan tak faham tuan-tuan, bangsa Arab lebih-lebih lagi akan faham ayat ni. Bangsa Melayu lebih-lebih lagi akan faham kalau dicerita, kalau didiskusi ayat ni, diterangkan apa maksud, apa motif ayat ni, maka semua orang Islam di Malaysia akan bersatu kalau faham ayat ni. Sebab apa jadi tak faham? Sebab apa jadi tak berapa nak faham? Sebab apa jadi kesama-samaran? Sebab hati. Hati masing-masing nak tunjuk kata ego, hati masing-masing nak tunjuk kata besar diri, hati masing-masing tak mahu nak duduk di atas kalimah Allah, hati masing-masing tak berapa nak bersetuju atas apa yang dibawa oleh kumpulan masing-masing. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, kita yang duduk di atas muka bumi Allah ni faham ayat ni tuan-tuan. Masalah duduk lebih baik daripada berdiri pada waktu berlaku fitnah. Sesungguhnya apakala berlaku perbunuhan seperti Sayyidina Uthman itu, kemudian duduk campur gaul, bercakap, tadbirkan jalan huru-hara, nescaya mendapat bahaya dosa. Tetapi tidaklah seperti bahaya dosa yang berdiri mau berjalan mengusahakan bahkan ringan sedikit daripadanya. Maka apabila berdiri mau usahakan hal fitnah itu, maka dapat dosa lebih daripada masa duduk itu, dengan sebab niatnya mau masuk usahakan itu, tetapi tidaklah berdiri mau mengusahakan itu lebih besar dosa daripada berjalan, bahkan terlebih ringan daripadanya. Itulah yang disabdakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal qa'imu khairun minal mashi wal mashi khairun minas sa'i. Qal afara'aita in dakhala alayya baiti wa basata yadahu ilayya liyaqtulani. Qal kun kabni Adam. Sadaqah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuba tuan-tuan dengar Nabi kata apa ni.
Nabi sebut ni bukan Nabi sebut pada zaman tu saja. Nabi sebut ni peristiwa yang akan berlaku hari ini. Nabi sebut tu peristiwa yang akan berlaku 1400 tahun yang akan datang hari ini. Maka Nabi sebut awal-awal supaya kita jadi manusia yang faham apa kata-kata Nabi itu, supaya kita senantiasa bersedia apa-apa kemungkinan yang akan berlaku setelah baginda Nabi SAW sudah memberitahu kepada kita sejak 1400 tahun yang terdahulu lagi. Begitu tuan-tuan. Apa kata Nabi SAW? Artinya, dan berdiri lebih baik daripada yang berjalan mau mengusahakan atau berhadap pergi masuknya, kerana berjalan itu lebih hampir dan lebih segera menyampaikan kepada fitnah itu. Dan yang berjalan perginya lebih baik daripada yang berlari perginya, sebagaimana sabda Nabi SAW tadi. Artinya, dan berjalan itu lebih baik daripada yang berlari perginya, kerana dengan berlari bertambah segera masuk dalam fitnah itu dan sangat segera menaikkan haru biru dan gementar. Masalah masuk fitnah itu berdarjat-darjat dosanya. Tuan-tuan, cuba tengok apa maksud ni cerita malam ni. Cerita malam ni, peperangan sesama Muslim itu namanya fitnah. Fitnah ni apa? Fitnah ni ujian besar. Maknanya Allah akan uji kepada orang Islam, akan berlaku perbunuhan sesama Islam masing-masing. Tuan-tuan, perkara ni tuan-tuan, kalau tuan-tuan duk dengar hadis Nabi SAW, kalau tuan-tuan biasa dengar, Nabi pernah naik atas mimbar. Waktu Nabi naik tangga tu, Nabi amin, amin. Naik satu lagi, amin. Naik satu lagi, amin. Naik satu lagi, amin. 3 kali Nabi amin. Sahabat Nabi tanya, ya Rasulullah, apa benda yang hang naik atas tangga tadi duk amin amin tadi? Apa benda? Nabi kata, tadi Jibril alaihi salam dia berdoa, lalu aku aminkan apa yang dia doa. Tetapi 3 doa yang aku aminkan tadi, ternyata satu doa aku ditolak oleh Allah Subhanahu Taala. Allah tak makbul. Pertama kali aku naik atas tangga, malaikat kata, celakalah bagi anak-anak yang menderhakai ibu dan ayahnya, maka dia akan dikenakan azab yang pedih. Amin. Nabi doa. Naik seorang lagi, naik satu tangga lagi, celakalah manusia yang dalam keadaan dia berpuasa, dalam keadaan tetapi dia memutuskan hubungan silaturahim. Nabi amin. Nabi naik satu tangga lagi, malaikat doa supaya manusia ni dalam keadaan bersatu padu. Orang Islam ni hidup dalam keadaan bersatu padu. Nabi amin. Allah tolak doa Nabi yang ketiga ni tuan-tuan. Bukan tolak tuan-tuan, Allah tak terima doa Nabi ni. Lalu satu doa ini ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan kata pula, doa Nabi pun kena tolak ah? Bukan macam tu tuan-tuan. Nabi mengaminkan saja. Yang doa tu Jibril alaihissalam. Tuan-tuan ini kesesalan. Jadi maknanya benda tu pasti berlaku sampai ke hari ini dan akan datang. Maknanya orang Islam tu senantiasa bergaduh dan berbunuh-bunuhan sesama mereka. Masalah masuk fitnah itu berdarjat-darjat dosanya, telah berkata ulama, adalah seperti sabda Nabi SAW, itu semuanya tamthil bagi kejadian dosa. Masuk fitnah itu berdarjah-darjah, maka sesiapa yang tiada hampir, maka ialah yang lepas. Kata Qistalani dalam Irsyadus Sari, dan bermula maksud hadis, iaitu orang yang ada yang menyertai fitnah itu pada segala ahwalnya, semuanya adalah berdarjat-darjat dosanya. Setengah lebih daripada setengahnya, maka yang lebih tinggi dosanya padanya ialah yang pergi padanya dengan cepat sekira-kiranya jadi ia sebab bagi membangkitkan huru-hara itu. Kemudian orang mendirikan dengan segala sebabnya, dan iaitu berjalan pergi. Kemudian orang yang menyertai fitnah itu, iaitu berdiri. Kemudian orang itu ada serta duduk melihatnya, tidak ia berbunuh-bunuh sama-sama. Maka jalan kelepasan daripada dosa itu tiadalah lain daripada jangan dihampiri fitnah itu dan berasing diri daripadanya. Apakala didengar oleh sahabat Nabi itu akan perkataan Nabi SAW itu demikian, maka ia pun lalu berkata,
Cuba tuan-tuan tengok sahabat Nabi bila dengar kata Nabi duk cerita ni orang Islam duk berbunuh-bunuh ni tuan-tuan, main satu fitnah. Fitnah ni kadang-kadang dia main cepat, kadang-kadang dia main berlari, kadang-kadang yang menceritakan, kadang-kadang yang provokasi. Bila Nabi cerita yang ni, sahabat Nabi dengar, sahabat Nabi tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Nabi tanya apa? Kata Sa'ad bin Abi Waqqas, "Ya Rasulullah, adakah tuan hamba fikirkan hamba apa sesuatu fikiran jika masuk seseorang yang masuk dalam fitnah itu ke rumah hamba dan menghulurkan tangannya kepada hamba supaya mau dibunuhnya hamba, maka adakah hamba berdiam diri dan tahankan perbuatannya atau hamba lawan membunuhnya pula?" Ini tuan sahabat Nabi tanya, kalaulah benda yang nak berlaku pembunuhan tu orang main masuk rumah aku, adakah aku nak kena diam diri, tahan badan biar dia bunuh aku, ataupun aku nak kena lawan balik dengan dia? Sahabat Nabi cerdik, dia tanya Nabi. Cuba tuan-tuan tengok apa nak jadi. Nabi jawab apa? Maka dijawab oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaklah jadikan dirimu seperti anak Adam yang bernama Habil. Bukankah Habil itu tak sekala datang saudaranya Qabil hendak membunuh dia, lalu katanya, la in basatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasiti yadi ilayka liaqtulak. Nabi kata apa? Hang kena jadi macam Habil. Habil ni macam mana? Mari tengok Habil kata apa. Artinya, demi jika engkau hampirkan tanganmu kepadaku supaya engkau bunuh akan aku, tiadalah pula aku menghampirkan tanganku kepadamu supaya aku bunuh akan dikau. Sebab apa? Inni akhafullaha rabbal alamin. Kerana sesungguhnya aku takut derhaka akan Allah, Tuhan sekalian alam. Maknanya apa? Hindarkan diri daripada nak bunuh sesama Islam. Kalau ada orang main masuk rumah kita, dia nak bunuh kita, elakkan daripada kita nak balas balik kepada dia. Habis Ustaz, tadi kalau dia bagi kita kena balik kita, kita mati macam mana Ustaz? Kita mati di rumah kita mempertahankan kita, kita mati syahid. Tetapi kalau kita pun silap sama, kita buat kelang, kita buat kelang pedang, orang tu bawa main pisau tuan-tuan, kita buat kelang pedang samurai, maknanya kita ada harapan juga kita nak bunuh dia. Kalau kita ditakdirkan kita menang, menang kita itu untuk kita nak mempertahankan diri kita, tetapi hakikatnya kita nak bunuh dia juga sebab dia orang Islam juga, tetapi kita juga berdosa tuan-tuan. Wa na'udzubillah min zalik. Sebab apa? Sebab kalaulah kita kalah, kita mati. Kalaulah kita menang, kita membunuh dia. Jadi kita membunuh orang Islam itu berdosa pada diri kita tuan-tuan. Tuan-tuan dan puan-puan di sekalian, cuba tuan-tuan tengok apa kata kitab ni. Kata Abu Isa At-Tirmidzi, pada bab ini ada riwayat daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan Khabbab bin Al-Haris dan Abi Bakrah dan Abi Mas'ud dan Abi Waqid dan Abi Musa dan Khursyah, dan bermula ini hadis hasan dan telah dikeluarkan oleh Bukhari akan hadis itu di dalam sahihnya pada kitab Al-Fitan, begitu juga dalam sahih Muslim pada kitab Al-Fitan. Maksudnya berperang dan berbunuh-bunuh dalam fitnah muslimin itu apa hukumnya? Kata Imam An-Nawawi, bermula hadis itu dan lainnya daripada hadis-hadis yang diperbuat hujah dengan dia oleh orang yang tiada memikirkan harus berperang dalam fitnah bagaimana keadaan sekalipun, maka sesungguhnya telah bersalah-salahan ulama pada peperangan fitnah itu. Maka kata satu puak ulama, tiada boleh berperang di dalam fitnah muslimin. Dia kata tak boleh. Satu bahagian ulama kata tak boleh kita nak balas, tak boleh kita nak berperang dengan orang Islam ni, tak boleh. Itu sebahagian ulama. Dan jika sekiranya masuk mereka ke dalam rumahnya hendaklah membunuhnya, maka tiada harus ia mempertahankan dirinya. Kerana orang yang menuntutnya itu bertakwil, maka serahkanlah diri jua. Jika hendak dibunuhnya, dibunuhlah. Maka ini mazhab Abi Bakrah sahabat Nabi SAW dan lainnya. Dan kata Ibnu Umar dan Imran bin Husain radhiyallahu anhum dan lain daripada keduanya, tiada harus masuk dalam fitnah itu, tetapi jika qasadnya menolak dan mempertahankan diri, harus baginya menolaknya. Dia kata apa? Kalau boleh mempertahankan diri, tahanlah diri. Tahankan diri ni macam mana tuan-tuan? Bukan bunuh dia tuan-tuan. Kilah tangan dia, ikat tangan dia, habis. Kunci dia. Jadi dia pun tak boleh bunuh kita, kita pun tak bunuh dia.
Jadi bagi peringatan kat dia, hang ni nak bunuh aku ni orang Islam, hang pun orang Islam, tak payahlah kita duk bunuh sesama Islam ni, tak baik, agama marah, cerita macam tu dekat dia. Tapi perlukan apa? Perlukan ilmu mempertahankan diri. Kalau ilmu mempertahankan diri tak ada, tuan-tuan, hang solonglah kepala hang kat situ, mati kojol, tuan-tuan. Jadi maknanya perlukan mempertahankan diri masing-masing. Jadi tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat ini kasih sekalian. Jadi setakat itu yang boleh kita ambil pengajaran pada malam ni. Yang pertama, Islam larang kita berbunuhan sesama kita, jangan. Yang kedua, Allah SWT sebut dalam Al-Quran, siapa-siapa dia yang boleh bersatu atas agama Allah, bersatulah. Disuruh kepada kita berpegang teguh dengan tali Allah, pegang habis-habis. Jangan duk jadi permusuhan, jangan hembuskan suasana permusuhan sesama Islam, jangan jadi punca kepada pergaduhan orang Islam, jangan. Yang ketiga yang boleh kita ambil pengajaran, apa-apa yang dibawa pengajaran daripada Nabi Muhammad SAW, ambil iktibar supaya kita jangan terlibat di dalam fitnah yang besar ni yang akan berlaku di dalam masa kita sewaktu kita hidup di dunia ni. Saya rasa itu saja pada malam ni yang boleh saya kongsikan. Mudah-mudahan ada manfaat dan mudah-mudahan ada istifadah yang baik pada pertemuan kita pada malam ni. Jom kita baca doa, kemudian kita tutup majlis kita dengan tasbih kifarah dan suratul As. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada malam yang penuh dengan keberkatan ini, wahai Allah, apalah kiranya anugerahkan kami kesihatan yang baik, keafiatan yang berterusan, kesembuhan daripada segala penyakit buat diri kami serta seluruh sisi keluarga kami. Bahkan dikurniakan kepada kami keampunan-Mu, keredaan-Mu, kasih sayang-Mu yang tiada bertepian kepada kami sekalian di dunia hingga ke syurga-Mu, wahai Allah. Wahai Allah, ya Tuhan kami, satukanlah hati-hati orang Islam di dunia ini, wahai Allah, untuk tunduk dan patuh atas ajaran-Mu dan di atas kitab-Mu, wahai Allah. Mudah-mudahan kami senantiasa bersatu padu di atas kalimah-Mu, la ilaha illallah. Wahai Allah, ya Tuhan kami, datangkanlah hidayah-Mu, petunjuk-Mu kepada pemimpin-pemimpin kami, wahai Allah. Mudah-mudahan kami senantiasa bersatu padu di atas kalimah-Mu yang agung itu, wahai Allah. Wahai Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang soleh dan solehah. Jadikan kami dan pasangan kami pasangan yang soleh dan solehah. Kukuhkanlah ukhuwah sesama kami dan jauhkanlah berpecah belah sesama kami, wahai Allah. Wahai Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang beradab soleh, anak-anak yang beradab dan berakhlak mulia seperti mana akhlaknya baginda Nabi SAW. Cemerlangkanlah mereka di dalam pendidikan mereka, dalam pelajaran mereka. Mudah-mudahan mereka berjaya dengan keadaan yang cemerlang, wahai Allah. Wahai Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang bersyukur di atas nikmat Islam yang Engkau datangkan kepada kami melalui baginda Nabi SAW. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wa hadza billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.